Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, surah ketiga pada ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Ali Imran ayat 103. Kalau tuan-tuan nak semak, dapatkan Quran. Quran yang mudah, yang ada petunjuk di atas surah keberapa, senang. Kalau Pimpinan Rahman susah sikit sebab dia tak ada petunjuk surah ni surah keberapa. Baik. Ayat yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Jangan kamu berpecah belah. Tali Allah ialah agama Islam dan Al-Quran. Agama Islam tak dapat dipisahkan daripada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Justru Allah menyatakan, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Kenapa? Apa yang akan berlaku sekiranya orang Melayu, orang Islam, umat Islam tidak berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah? Allah menjawab dalam Suratul Anfal, surah ke-8 ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati'ullah war rasul wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Rasa-rasa macam tak betul. Sekejap saya semak semula surah Al-Anfal. Dia sebab enjin belum panas lagi. Salam. Tu kata tak betul. Tu ayat lain. Tak maaf. Yang hujung betul, yang depan tu saya dah confuse dengan ayat lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Itu ayat sebenar. Tadi saya confuse dengan ayat yang lain. Suratul Anfal, surah ke-8 ayat 46. Yang bermaksud, dan taatlah kamu pada Allah dalam masa yang sama kepada Rasul. Wa ati'ullaha wa rasulahu. Dua, taat pada Allah, Quran, Rasul, Sunnah. Dan Allah menyatakan, menyambung firman-Nya, wala tanaza'u wa tafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan jangan kamu bertelingkah, bercakaran sesama sendiri.
Allah sebut. Allah suruh kita taat kepadanya, pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bimbingan pimpinan. Kemudian Allah menyatakan, jangan kamu wala tanaza'u. Jangan kamu bertelingkah, bercakaran sesama sendiri. Kenapa? Karena Allah sebut fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Karena kalau umat Islam berpecah belah, pertamanya Allah sebut, kamu akan jadi lemah dan hilang kekuatan kamu. Umat yang berpecah, bangsa yang berpecah ni akan menjadi satu umat, bangsa yang lemah, dan kemudian akan diratah oleh orang bukan Islam. Ada ayat selepas ni. Kamu akan menjadi lemah dan hilang kekuatan kamu. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Itu cerita. Al-Anfal ayat 46. Baik. Kenapa? Kenapa kalau umat Islam itu asyik bertelingkah, bercakaran, bergaduh sesama sendiri, apa yang akan berlaku? Yang ni kena tengok suratul Anfal juga, ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Tuan-tuan boleh tengok, saya rujuklah kitab. Bagi tuan-tuan dengar kitab besar ni. Al-Anfal, saya terjemah dulu. Dan orang-orang kafir, kata Allah, sebahagian mereka adalah pelindung kepada sebahagian yang lain. Huraian nanti. Sekiranya kamu umat Islam, kamu juga tidak menunaikan perintah aku, yakni saling tolong menolong, saling tolong menolong. Kalau kamu tidak tolong menolong, kamu akan berhadapan dengan fitnah dan juga kerosakan yang besar. Baik, dengar elok. Ayat 73. Huraian. Sebahagian orang-orang kafir itu melindungi sebahagian yang lain. Namun mereka tidak saling menolong dengan orang mukmin. Berkawan boleh, ada batas-batasnya. Ada orang bukan Islam yang boleh kita jadikan kawan, ada yang tak boleh. Ini lagi akan datang. Kita tidak menyatakan semua yang bukan Islam itu jahat, tidak. Ini unfair. Baik. Sebahagian orang-orang kafir itu melindungi sebahagian yang lain, namun mereka tidak saling menolong dengan orang mukmin. Cuba dengar. Jika kalian, bahasa Indon, kalian, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Itu cakap Indon lah tu. Kan? Sekali itu macam tu lah. Saya pun tanya orang, orang Indon. Maaf ya Pak, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak. Di antara bapak-bapak, siapa kepala bapak? Ada yang tak ketawa, ceroy nak bagi hilang ngantuk. Dia orang semua bapak. Kepala polisi, kepala bapak. Itu Indonnya bapak-bapak. Baik, cuba dengar. Jika kalian tidak melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Apa yang Allah perintah? Allah perintah dalam surah Al-Ma'idah, surah kelima di pertengahan ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu perintah Allah. Ada suruhan, ada larangan. Sekiranya umat Islam membelakangi perintah ini, ni ayat dia, kita akan ditimpa dengan fitnah dan kerosakan yang besar. Allah memerintahkan supaya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong.
dalam perkara-perkara kebaikan dan peningkatan ketakwaan. Tetapi jangan lupa, jangan kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Ini ajaran kita. Hak baik, no swipe. Sokong, tolong. Hak tak baik, tak boleh. Jelas kan? Al-Ma'idah ayat 2. Cuba dah kita sambung. Jika kalian tidak melaksanakan apa yang telah aku, yakni Allah, perintahkan, yakni saling melindungi, tolong menolong, nescaya akan terjadi bencana yang besar dengan kuatnya kekafiran dan lemahnya Islam. Kalau umat Islam, orang Melayu, dalam skop negara kita sajalah kita tengok, tak payah orang lain. Kita nak sebut, sekiranya orang Melayu beragama Islam di negara Malaysia tercinta ini tidak saling tolong menolong, bahkan senantiasa bercakaran sesama sendiri, ni tafsir dia. Apa dia? Dia kata nescaya akan terjadi bencana yang besar. Apa dia? Dengan kuatnya kekafiran. Orang bukan Islam, kafir ini jadi kuat. Tengok ketika dia kuat tempoh hari, dia boleh gugurkan pendakwaan terhadap orang-orang dia. Attorney General lah, straight to the point. Dia boleh gugurkan pendakwaan terhadap orang-orang dia, sebab dia ada kuasa. Kita asyik bercakaran. Dia gugur pendakwaan terhadap LTTE. Kenapa? Dia ambil kesempatan dengan kedudukan dia. Dia rojok Perlembagaan Persekutuan, perkara 145/3. AG, Attorney General, dia punya satu kuasa, discretion, mengikut budi bicara dia. Oh, golongan ni tak bahaya, dia nak gugur boleh, dia nak teruskan kes pun boleh. Tapi kita nak beritahu ni Quran, jangan terlalu percaya kepada golongan kafir ni. Beware, berhati-hati. Kalau kita bercakaran sesama sendiri, kita akan jadi lemah. Islam lemah, kafir kuat. Alhamdulillah, Allah pulangkan semula kuasa kepada orang Melayu. Tak, maaf, saya memang cakap politik. Siapa yang tak suka dengan politik yang saya bawa, tak payah tengok. Nanti you komen lebih kurang, saya kena jawab. Tumpang saya ingat, saya nak jawab. Semalam ada seorang muslimat, dia kata di Kelantan ada jual arak. Macam mana ni parti Islam? Kita dah bagi tahu semalam, apa-apa yang tidak diharamkan dalam agama lain, kita tak boleh mengharamkannya. Cuma kita minimize. Kita minimize. Judi ni, semua agama kata haram. Kita tak bagi premis untuk jual nambu-nambu ekor. Tetapi macam arak babi, macam mana kita nak kontrol? Sebab tu kalau boleh lah, semua tokoh-tokoh agama daripada orang Islam bukan duduk semeja, kita bincang. Kena faham muslimat, yang memberi lesen judi arak bukan kerajaan negeri, kerajaan persekutuan. Ini kena faham elok. Jangan keliru. Kerajaan persekutuan yang bagi lesen, bukan kerajaan negeri. Negeri hanya dia bagi premis, sewa premis. Kena pergi tanyalah Majlis Perbandaran. Jangan main tuduh ya. PAS pun mengeluarkan lesen judi, lesen arak. Dah, itu persekutuan. Sebab tu dia under Ministry of Finance. Itu cerita dia. Baik. Assalamualaikum Jam Sari. Kena faham. Jangan tahu dengar ya. Macam tadi saya sebut, Attorney General boleh buat sebab dia boleh guna discretion, budi bicara dia. Ini orang dia, ni puak dia, seagama dengan dia, kafir. Kita bertelingkah, bergaduh sesama sendiri. Allahu Akbar. Ni tafsir sebut ni.
Dia kata di sini, kuatnya kekafiran dan lemahnya Islam, kerosakan yang besar di muka bumi. Itu juga dikatakan kerosakan. Orang kafir naik tocang, orang Islam jadi hamba pecacai. Na'udzubillah. Ini yang kita nak bahas pada hari ini. Kata sahabat ni, di Kelantan hanya arak dijual pada orang kafir saja. Orang Islam tak boleh. Jual kat Islam, tarik balik. Sebab tu saya sebut, ada benda-benda yang kita boleh buat di negeri. Sebab negeri ni dia duduk di bawah federal, persekutuan. Sebab itu kalau kita tak boleh nak laksana perintah Allah yang terkandung dalam Al-Quran kesemuanya, jangan tinggal semua. Buat sekadar yang kamu boleh dalam bidang kuasa. Kita bagi lesen premis. Nak jual apa? Arab. Orang bukan Islam boleh. Orang Islam kita tarik balik. Ni sahabat sebut. Takkan yang ni pun tak faham. Asyik nak kritik ustaz. Dah lah ustaz lain tak cakap macam aku. Semua pakai duduk diam ya. Ini yang Islam tak berkembang. Orang tak faham perjuangan Islam. Orang tak sokong perjuangan Islam. Itu cerita dia. Saya sedar. Bukan semua orang suka cara saya. Tapi you all suka tak suka, yang penting Allah suka. That is most important to me. Kita kena bercakap. Ada hadis dhaif, qulil haq walau kana murad. Riwayat Imam Tirmizi. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Truth hurts. Memang betul. Kebenaran itu menyakitkan kita. Islam memimpin, bukan dipimpin. Jadi habis bab Kelantan. Jangan fitnah Kelantan. Lesen judi, lesen arak, semua Ministry of Finance, Kementerian Kewangan. Sebab itu dia jadi kuat. Daripada kuasa. Dia orang boleh buat apa saja. Oleh itu pagi ini kita nak bahas penyatuan ummah. Penyatuan ummah. Dah 20 minit dah. Boleh sikit lagi. Ingat, dalam Islam ulama dah gariskan, kalau kamu tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Buat dalam bidang kuasa yang ada. Kalau takdir esok wuduk tak boleh nak laksana tu, tak boleh. Orang bukan Islam tak boleh terima, dah kita bagi penjelasan pun. Buat takkan boleh lah. Itu maksud saya. Tapi kita bagi penjelasan dulu. Kita boleh debate, berbahas dengan mereka. Kita bukti kebenaran Islam. Jangan takut, jangan dayun untuk bertemu dengan golongan ini. Sebab hadis Nabi dah sebut semalam. Islam menang dengan pertolongan orang fajir, yang fasik, yang kafir. Dia kena yakin. Hadis Muslim, hadis ke-89. Cari Imam Muslim, hadis ke-89. Cetakan saya tak ingat. Baik. Hari ini kita nak sebut apa yang ada dalam kitab tentang penyatuan ummah. Bagaimana, apakah formula untuk menyatu padukan umat Melayu, bangsa Melayu yang sudah berpecah belah? Formula dia dalam Quran. Bukan saya reka ni. Kita nak menyatu padukan bangsa kita yang sudah berpecah belah sekian lama, 60 tahun. Masya Allah. 60 tahun. Tiba-tiba takdir Tuhan. Ulama yang dicemuh, dihina inilah yang memainkan peranan mewujudkan muafakat nasional. Alhamdulillah, orang Melayu sudah bermula bersatu. Tetapi kita nak sebut, yang kita nak sebut, apakah formula? Walaupun dah wujud muafakat nasional, mereka yang mendukung muafakat nasional ini perlu fahami sebab ada ayat Quran. Formula untuk menyatu padukan orang Melayu, orang Islam supaya bersatu dalam surah Al-Anbiya
surah ke-21 ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Maksudnya, sesungguhnya inilah umat kamu. Umat boleh diartikan sebagai agama ataupun bangsa. Saya pun rojok, bukan cakap seronok-seronok. Sesungguhnya inilah umat kamu, bangsa yang satu. Dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Itu dia. Ingat tu, Al-Anbiya surah ke-21 ayat 92. Yang mana saya tak ingat, tak apa, kita rojok. Berdasarkan ayat ini, Al-Anbiya 92, formula untuk menyatu padukan umat Islam wajib kena ada 5 perkara ini. Kalau tidak, penyatuan ummah gagal. Boleh tuan-tuan? Hari ini hari keberapa dah? Hari ke-20 dah, kalau tak silap saya. No? Hari ke-20. 20 tajuk kan? Walaupun kadang-kadang ayat yang sama, sebab ayat itu relevan dengan poin yang saya nak ketengahkan. Kan? Kalau tuan-tuan tak puas hati, sila rojoklah ulama-ulama lain, ustaz-ustaz lain. Saya pendakwah saja, bukannya ulama. Formula yang pertama dalam penyatuan ummah disebut oleh ulama, menyembah Allah yang satu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Muaz bin Jabal ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Qala, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Qala, "An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hadis Bukhari, dengar baik-baik tentang sembah. Sembah bermaksud taat. Kesemua umat Islam, bangsa Melayu yang beragama Islam wajib menyembah Allah, wajib taat pada Allah yang satu. Wahai Muaz, tahukah kamu apakah hak Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia? Sahabat ni, kalau dia tahu pun dia tak akan jawab. Sebab sebelum ni sahabat dah kenal dah. Ya. Bila berlaku satu kematian JKK, orang kampung JKK itu datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahawasanya JKK kami baru meninggal semalam. Contoh, siapakah yang layak dilantik sebagai JKK baru? Belum sempat Nabi menjawab, sahabat mulia Abu Bakar dan Omar lah kalau tak salah saya, mereka mengesyorkan nama-nama tertentu. Contoh, Abu Bakar kata, bagilah si Ali. Contoh. Omar kata, bagi Syarilung. Contoh. Turun ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullah innallaha as-sami'un alim. Bila turun ayat itu menegur, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Apatah lagi dalam hukum hakam. Allah telah menetapkan ini haram, Rasul menjelaskan haram. Kita kata bagi lesen halal. Wasa akidah. Ya, judi haram, bagi lesen halal. Tak betul, haram tetap haram. Al-Hujurat surah ke-49 ayat pertama. Sejak itulah sahabat tak akan menjawab walaupun mereka tahu jawapannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menjawab hak Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya ataupun terhadap manusia dua. Pertama, hendaklah kamu menyembah Allah.
Yang kedua, jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ada ayat Quran tak untuk menyokong Bukhari? Ada. An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Jadi maksudnya, sembah ni taat mutlak hanya pada Allah dan Rasul. Pada pemimpin tidak mutlak. Kita bimbang. Kadang-kadang di kalangan kita yang menyebabkan gagal muafakat nasional, penyatuan ummah ni, kerana ada yang menyembah manusia. Ada dari Quran, Ustaz? Ada Ustaz ni cakap, insya-Allah. Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 97-98. Ini penyesalan. Kena faham ni. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Lepas tu kena cakap politik. Ayat politik banyak dalam Quran, disembunyikan, tak mau dicakap. Kadang-kadang kena nak jaga kepentingan peribadi. Siapa nak jadi kerajaan, kita sokong kerajaan tu. Ni pendakwah ceroy ni. Cakap nada kerajaan tu. Naik pula kerajaan ni, cakap, oh ini cari makan, Syekh. Tak betul tu. Saya nada saya, walaupun saya baru berdakwah 30 tahun, nada sama ya, insya-Allah. Orang yang pernah mengikuti kuliah saya semua mengaku nada saya tak pernah berubah. Konsisten. Kita bercakap yang hak. Kalau berlaku kesilapan, itu kekurangan yang ada pada saya. Namun kita tak akan berganjak. Prinsip kita jelas. Kita akan istiqamah dengan panduan Allah dan Rasul. Ini dia. Allahi in kunna la fi dhalalim mubin. Satu golongan ini kata, demi Allah, sesungguhnya kami sewaktu hidup di dunia itu sesat dengan kesesatan yang nyata. Pula dah. Apa yang mereka buat? Nusawwikum bi rabbil alamin. Karena kami samakan kamu seperti Tuhan. Kami sembah Allah, kami sembah juga kamu. Kamu tu bukan berhala saja. Kena faham. Ulama menyebut, ulama menghurai, yang dikatakan taghut itu ialah berhala ataupun orang yang diberhalakan. Pemimpin, dia ada kuasa. Kamu sembah aku, kamu taat aku, projek. Kamu cakap banyak, out you go. Itu taghut. Kita memberhalakan makhluk, memberhalakan pemimpin kerana dibimbangi, dia ada kuasa. Tak betul akidah tu. Kawan ni jawab, saya 15 tahun ikut ustaz, alhamdulillah. Dia buat tangan macam tu. Jangan komen, tak suka, tak payah dengar. Bukan susah sangat, tak payah dengar. Banyak lagi tajuk, walaupun ayat ada banyak ayat yang sama, relevan dengan point. Ini saya sebut. Ayat ni saya belum pernah baca. Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 97-98. Penyesalan. Kerana kami menyamakan kamu seperti Tuhan semesta alam. Ada yang menyembah berhala. Mereka meyakini berhala ni boleh membawa manfaat, menolak mudarat. Berhala, betul batu tu. Tak apalah, itu dia punya faith, dia punya akidah. Biar, lantak pergi lah. Kita tak sembah berhala, kita memberhalakan manusia. Nak tahu dalam kitab mana? Saya boleh tunjuk. Bukan saya reka. Berhala tu dua. Berhala ketua batu dan orang yang diberhalakan. Sebab itu ketika itu kamu tidak menyembah Allah lagi. Kami menyamakan kamu seperti Allah. Allah. Semayang, solat, sembah Allah. Luar solat, sembah pemimpin. Tak betul. Itu yang tak boleh bersatu padu. Itu yang penyatuan ummah akan gagal. Nampak? Boleh? Syarat yang pertama, menyembah Allah. Penyatuan ummah insya-Allah akan berjaya dengan pertolongan Allah apabila semua umat Islam, kalau kita cakap dalam konteks negara kita, orang Melayu yang beragama Islam menyembah Allah yang satu, mentaati Allah yang satu.
Halal Allah, halallah kita. Haram Allah, walaupun merugikan kita, haramlah kita. Yang kedua, setelah kita menyembah Allah yang satu, kita menganuti agama yang satu. Agama-agama ni saya dah sebut tempoh hari. Kalau kita cari selain pada Islam, agama Islam, sia-sia. Amalan kita sia-sia. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apa maksudnya? Dan sesiapa yang mencari selain pada Islam, selain pada agama Islam, tidak akan diterima amalan-amalan itu. Dan dia, orang-orang seperti ini, pada hari akhirat kelak tergolong di dalam golongan orang-orang yang rugi. Ingat, dalam hadis riwayat Imam Muslim ataupun Bukhari lah, saya tak ingat. Nabi SAW bersabda, Kitab Allah Azza wa Jalla huwa hablullah. Maksudnya, kitab Al-Quran itu adalah tali Allah, agama Allah. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama ajaran agama Islam. Justru apabila umat Islam tidak menganuti agama yang satu, maka bercerai-berailah. Agama dalam bahasa muda, undang-undang dan cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah kepada umat manusia. Sila rojok pengertian agama dan ayat Ali Imran 85, Muqaddimah Musikah Hadis Keluaran Jabatan Perdana Menteri, cetakan Jawi, pada muka surat 39. Boleh? Itu agama. Jangan kita ikut undang-undang selain pada undang Islam. Jangan kita amal selain pada cara hidup Islam. Solat. Tapi cara hidup masalah. Ini masalah. I'm a Muslim too. Betul lah, hang orang Islam, hang sembahyang, hang tak tutup aurat. Ya. Hang bergaul bebas. Ini tak betul. Ini penyatuan umat. Menganuti agama yang satu. Semua orang Melayu beragama Islam, undang-undang dan cara hidup berpandukan kepada ketetapan Allah dan Rasul. Itu baru wujud penyatuan umat. Allah kata haram, Ahmad kata haram, Ali pun kata haram. Allah kata wajib, Ahmad, Ali, kedua-dua kata wajib. Itu baru penyatuan umat. Ahmad sembah Allah, Ali pun sembah Allah. Ahmad sembah Allah, Ali sembah Allah dan pemimpin. Tak betul. Lepas ni kena ban apa? RTM confirm tak berani jemput aku. Kan? Tak nak jemput pun tak apa. Esok kalau saya mati, tapi insyaAllah tak mati lagi, lambat ikut. Nah. Allah tanya Syahril, kamu dah bercakap? Saya bercakap. Ada orang condemn. Alah, cakap boleh. Hoi, aku cakap pun aku buat. Aku cakap live. Cakap atas pentah, semua pentah. Khutbah pun kita cakap. Risiko ni. Awak tak bercakap, komen dia kuat. Bukan orang Malaysia ni yang saya sebut ni. Orang Bangladesh. Aku jumpa pun nak hantar balik Bangladesh. Bagi pendakwah yang berani menyatakan kebenaran, muncul ke kaca TV. Bukan tak glamour, kita dah glamour pun. Orang semua kenal dah. Budak 4 tahun pun kenal. Tarik tangan ibu dia, ibu, ceroy. Dia panggil saya ceroy. Aku pun dia panggil ceroy. Si ibu kata, Ustaz, Assalamualaikum, Allah, anak saya ni suka benar dengan Ustaz. Saya ingat lagi di Selangor, dekat Tesco. Agama yang satu, sembah Allah yang satu, menganuti agama yang satu. Yang ketiga, berpandu kepada kitab yang satu. Tak boleh pandu yang lain.
Al-Quran dan As-Sunnah. Tak ada dah. Hujah Quran. Panggillah Dr. Zaki naik ke ulama apa. Ayat ni akan dibaca. Surah An-Nisa. Surah keempat ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai' farduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Carilah ulama Arab sekalipun. Itulah yang dia baca. Ayat ni saja yang jelas. Apabila kamu bertelingkah di dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kamu merujuk pada Allah. Al-Quran. Merujuk pada Rasul. At the same time. Simultaneously. Serentak. Rujuk kepada Rasul. Sunnah. Hadis. Sekiranya kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, Allah memberi jaminan. Yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Allah memberi jaminan. Kamu ikut Quran Sunnah, hidup kamu baik dunia akhirat. Kitab yang satu, tak boleh yang lain. Sebab tu kalau kita baca Quran, hari ni saya belum pernah baca, hari ni baru saya nak baca. Banyak kali lah nak baca terlupa. Biasalah, Melayu mudah lupa. Jangan marah. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Sebab saya duk baca tu yang celangu, tak nak baca lah. Hampa pun tulis, pun nak tengok juga aku ada tanya-tanya ke. Baik. Hadis Muslim. Tuan-tuan boleh rujuk mustika hadis, mukadimah mustika hadis. Tapi saya tak ingat, mungkin sama ada hadis ketiga ataupun hadis ketujuh. Dengar baik-baik. Tadi Quran. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk syurga. Oi, syoknya. Syok senyum. Melayu ni kalau cerita masuk syurga syok. Tapi cerita neraka tak nak dengar. Siapa dia yang akan dicampak ke dalam neraka Allah? Apa kesalahan? Nanti insya-Allah. Seminggu lagi kita akan jumpa satu tajuk neraka sakor. Saya pun modal tak banyak, sekadar boleh lah. Kan? Habis modal kita tutup lah, habis. Yang penting kalau tutup, tuan-tuan sumbangan jalan terus. Jangan lupa pula. InsyaAllah banyak modal. Kita boleh ambil ayat-ayat Quran. Satu hari satu ayat-ayat Quran pilihan. Yang bermaksud setiap umatku akan memasuki syurga, kecuali mereka yang enggan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada juga yang enggan, yang tak mau masuk syurga. Boleh? Tadi kamu kata semua nak masuk syurga, kecuali yang enggan. Yang nak masuk syurga macam mana? Yang enggan macam mana? Hadis Muslim. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku, rujukan dan sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah, mereka lah yang akan masuk syurga. Tetapi siapa yang menyalahi ajaran yang aku bawa, derhaka kepada ajaran yang aku bawa, tak nak rujuk Quran dan As-Sunnah, mereka lah yang enggan masuk syurga. Hadis Muslim. Ni ustaz-ustaz ni yang duk cakap pandai sangat bab-bab hadis, hampa bacalah sama hadis-hadis ni. Kan? Bacalah sama bagi orang faham Islam. Ni kira nak condemn, ini hadis tak sahih, tak sahih, tak sahih. Cukuplah, bukan zaman cerita hadis sahih tak sahih. Seorang ulama, almarhum, moga-moga Allah merahmati beliau, Dr. Aziz Hanafi, saya pernah ikuti. Beliau menyatakan hadis dhaif ni kalau dah ramai meriwayatkan, dia akan naik martabat ke hasan. Dah ramai sangat dia jadi hasan. Nampak tak? Itu cerita dia. Baca hadis ni. Ada di kalangan umat Muhammad yang tak mau masuk syurga. Kenapa? Karena mereka menderhakai, menyalahi ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru syarat yang ketiga, formula untuk penyatuan ummah ialah berpandu pada kitab yang satu. Inna hadzal Quran
yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Al-Isra surah ke-17 ayat ke-9. Ini Quran. Quran saja Allah menyatakan yang mampu memimpin, memandu manusia ke jalan yang lurus, to the straight path dalam bahasa Inggeris. Justru Allah kata Al-Quran juga membawa berita gembira kepada orang yang beriman. Dia percaya dan dia ikuti, dia susuli dengan beramal. Dia percaya, dia buat, dia amal. Sesungguhnya bagi mereka, kata Allah, ganjaran yang besar. Di dunia mendapat ganjaran, di akhirat mendapat ganjaran. Karena mereka senantiasa taat pada Allah dan Rasul. Mereka berpandu kepada kitab yang satu, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini formula yang ketiga. Yang keempat, mencontohi Nabi yang satu. Tak ada dah. Kenapa perlu contohi Muhammad? He was the last prophet. Peace be upon him. The last prophet. Tak ada dah. Mana dalil Ustaz? Nabi Muhammad the last prophet. Sebut nama dia. Suratul Ahzab surah ke-33 yang 40. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jamilah Mahmud salah. Isra ayat 9. Isra tu surah ke-17 ayat ke-9. Baik. Ini dia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapa di antara kamu, di kalangan kamu. Maaf. Akan tetapi dia adalah perutusan Allah dan perutusan yang terakhir. Tak ada nabi dan tak ada rasul lagi selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena faham tu. Muhammad Rusdan Hamid. Semua ayat betul kan? Dia setiap kali dekat masjid Padang Serai dia akan rojong. Dah bertahun dah dia rojong ayat-ayat saya baca. Ada juga kadang-kadang yang saya tersilap. Kan? Dia tengok tak ada ustaz. Tak ada. Saya ulang lagi. Sebenarnya dia yang silap. Ustaz tak silap langsung. Silap tapi kadang-kadang. Jarang. Nah, itu nak bagi hilang ngantuk. Ya, saya pun melakukan kesalahan, kesilapan. Baik. Seterusnya, mencontohi Nabi yang satu. Tak ada dah. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita nak mencontohi beliau? Pertama, hujah saya beliau adalah Rasul yang terakhir. Yang kedua, Allah acknowledge wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak ataupun budi pekerti yang agung. Ditanya kepada Aisyah, apakah akhlak Muhammad? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Muhammad Quran. Dia mengamalkan suruhan dalam Al-Quran. Beliau meninggalkan apa yang dilarang dalam Quran. Sewajarnya menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21. Surah ke-33 ayat 21. Sesungguhnya pada diri Muhammad itu terdapat contoh yang patut diteladani. Sebab apa? Dia mengamalkan Quran. Kita bimbang. Ceramah hebat. Ceramah hebat. Tapi tak mahu isi Quran. Baca Quran, baca hadis. Kita kena ikut sunnah. Solat pun luar waktu. Cerai. Tambahan pula ustaz pula Allah. Dia mana nak dicontohi? Kalau ustaz pun duduk kat gerai lagi.
laungan maghrib ke apa ke? Tak betul. Contoh, bukan kata mana-mana ustaz. Itu dia. Yang keempat, mencontohi Nabi yang satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang beliau tinggalkan kepada kita, jangan kita tolak. Buktikan. Wallazi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Az-Zumar surah ke-39 ayat 33. Dan orang yang membawa kebenaran, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa wahyu Al-Quran. Dan orang yang menerima dan mengamal panduan Al-Quran yang dibawanya, merekalah orang-orang yang bertakwa. Selama mana saya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, berpandukan Al-Quran As-Sunnah, kerana Nabi pun berpandukan Al-Quran Sunnah, kita telah mencontohi beliau. Kitalah golongan umat Muhammad yang bertakwa. Yang keempat, mencontohi Nabi yang satu. Kita tidak menolak Nabi Isa, beliau belum wafat. Ali Imran 55, An-Nisa 158, Az-Zukhruf 61, itu semua dalil Nabi Isa belum wafat. Tapi kita dah sebut, bila beliau diturunkan semula, beliau juga bakal memimpin umat Muhammad di akhir zaman dengan berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Akhir sekali, formula yang kelima, inilah symbol of unity. The Muslims atau Muslims are united, bukan Manchester United. Muslims are united, and symbol of unity ialah yang kelima. Ini juga tergolong dalam pengertian penyatuan umat. Apa dia, tuan-tuan? Menghadap ke arah kiblat yang satu. Kamu presiden ke, kamu perdana menteri ke, kamu tetap juga sujud ke bumi. Kamu akan hadapkan wajah kamu ke arah kiblat yang sama, Kaabah. Nabi berapa lama tunggu, ya Rabbi, Masya Allah, bilalah nak tukar ni tahlil kiblat, menghadap ke arah Baitul Maqdis. 16 bulan. Sedih. Orang Yahudi kita tengok, kata dia Nabi akhir zaman. Dia solat pun menghadap arah kita juga. Baitul Maqdis. Maka turun ayat Quran untuk mengakhiri. Al-Baqarah 144. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke arah Masjidil Haram, Kaabah di sana. Itulah lambang penyatuan umat Islam di seluruh dunia. Di mana saja kamu berada, situlah kamu akan menghadapnya. Masya Allah. Contoh, kalau ni Kaabah, Malaysia, Yaman, semua jadi menghadap ke arah kiblat yang satu. Kita bukan menyembah batu hitam, Hajarul Aswad, tetapi mereka tak faham. Itulah hujah kita, tanda-tanda simbol lambang penyatuan umat Islam. 5 benda, insya-Allah. Jadi cukuplah untuk pagi ni. 50 minit tak sempat. Mungkin saya akan cari satu slot, kita akan buat hurai buku ni, insya-Allah. Kaedah-kaedah supaya tuan-tuan dan puan-puan lebih memahami, insya-Allah. Jadi cukuplah, letih dah ni. Letih dah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pada pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Siapa nak pergi umrah dengan Bushra, ni kempen juga lah. Ambil kesempatan. Kemudian buku Aku dan Quran, kaedah-kaedah. Memang kita tak boleh ingat ke semua. Saya pun kadang-kadang lupa kita rujuk. Tapi kebanyakan tu alhamdulillah, kaedah yang saya pelajari ini. Tuan-tuan beli ni, mana tuan-tuan bukan saja membantu saya, tetapi membantu tahfiz orang-orang fakir dan miskin. Dan ada yang saya sponsor bulanan, membayar sewa rumah dah hampir 2 tahun. Sebulan 300. Saya ingatkan baru-baru ni saya pergi ziarah dia bimbang. Sebab dah Covid ni, ustaz tak pergi mana, pendapatan pun tak ada. Macam mana ustaz nak bayar sewa rumah? Saya kata jangan bimbang, Allah akan hantar. Macam mana Allah hantar? Tu yang duk tengok-tengok tu semua tu.
Dia orang lah nak sponsor lepas ni. Nah, insya-Allah. Nah, jadi maknanya begini. Dan sekali lagi lah, Ibuan terima kasih di atas kepada semua penyumbang-penyumbang yang tidak serik-serik menyumbang. Banyak yang menyumbang menggunakan akaun Maybank. Nah, Maybank 552059703378. CIMB mungkin banyak tapi kami tak boleh nak check, dia rumit sikit. 8601697814. Terima kasih. Saya memohon keampunan Allah sekiranya berlaku kesilapan ataupun kealpaan, juga keterlanjuran, dan ribuan kemaafan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Mudah-mudahan kita bertemu lagi esok. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.